Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk perkataan Al-Insan di bawah subjek manusia dalam Al-Quran. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama ialah Nabilah binti Muhammad Skobri, yang kedua Nakiah Batrisya binti Muhammad Rafi, yang ketiga Noraida Alia binti Muhammad Roslan, dan saya Intalana binti Ishak. Baiklah, untuk definisi Al-Insan yang pertama, menurut Kamus Bahasa Melayu, perkataan insan diambil daripada padanan kata manusia, iaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak terlepas dari dosa. Yang kedua, menurut Kitab Al-Munjid fi Lughah wal Adab wal Ilmi, perkataan insan berasal dari perkataan anasa yang bermaksud melihat, mengetahui dan juga meminta izin, dan dari perkataan nasya yang bermaksud lupa, yang menunjukkan perkaitan di antara manusia dan juga kesedaran dirinya, dan juga dari perkataan ins atau anisa yang bermaksud jinak. Yang ketiga, perkataan insan diambil dari kata ins yang bermaksud jinak atau harmoni. Dari sudut pandang Al-Quran, lebih tepat berbanding dengan pendapat bahawa ia diambil dari perkataan nasia. Perkataan insan juga digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia itu secara rohani dan jasmani. Selain itu, perkataan insan juga dinyatakan untuk menyatakan yang pertama, perintah memikirkan dari apa ia diciptakan. Yang kedua, perintah memikirkan penciptaan dirinya adalah untuk mentauhidkan Allah. Yang ketiga, manusia bercita-cita mendapatkan sesuatu. Yang keempat, manusia membawa amal masing-masing ke akhirat. Perincian perkataan Al-Insan. Istilah perkataan Al-Insan dinyatakan di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali di dalam 43 muka surat. Manakala lafaz Al-Insan telah diulang sejumlah 124 kali di dalam 48 surah. Dan yang paling banyak disebut ialah di dalam surah Al-Isra, iaitu sebanyak 8 kali. Dan kami juga telah sertakan di dalam slide ini 48 surah tersebut. Seterusnya, perincian dari sudut istilah ayat. Pengisytilahan Al-Insan dalam perintah Allah agar memikirkan kebesaran Allah. Yang kedua, menceritakan kelemahan manusia. Yang ketiga, menceritakan keburukan kerana pengaruh syaitan. Keempat, menceritakan kebaikan manusia. Dan akhir sekali, pengisytilahan Al-Insan dalam menceritakan keadaan manusia ketika hari kiamat. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah ciri-ciri perkataan insan di dalam Al-Quran. Terdapat 4 ciri perkataan insan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah keadaan manusia, iaitu manusia yang sombong dan derhaka apabila mendapatkan kesenangan dan berputus asa apabila ditimpa musibah. Ini adalah dirujuk daripada surah Asy-Syura ayat 48 dan surah At-Tin ayat 4 dan juga 5. Yang kedua adalah kekhalifahan manusia, iaitu manusia menerima tawaran daripada Allah untuk mentadbir bumi ini yang mana telah ditolak oleh sekalian makhluk lain. Ini terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Yang ketiga, mengenai penciptaan manusia, iaitu yang pertama, manusia diciptakan daripada air mani dan juga tanah. Yang kedua, manusia itu berasal daripada tidak ada kepada ada, kemudian dimatikan oleh Allah dan juga dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Ini dirujuk daripada surah An-Nahl ayat 4, surah Al-Hijr ayat 26 dan surah Maryam ayat 26. Dan yang terakhir adalah sifat manusia, iaitu manusia tidak dapat menghitung segala nikmat Allah dan manusia bersifat zalim dan juga kufur. Ini dirujuk daripada surah Ibrahim ayat ke-34. Seterusnya kita beralih kepada rumusan dan perkaitan Al-Insan dengan manusia. Rumusan Al-Insan adalah Al-Insan merupakan makhluk sebaik-baik kejadian yang dicipta Allah SWT dan merupakan hamba kepada pencipta, bukannya terbit daripada evolusi alam. Seterusnya Al-Insan adalah makhluk yang berfitrah suci. Perkaitan Al-Insan dengan manusia bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam surah At-Tin ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kelengkapan sesuai dengan keadaannya. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala paling memuliakan manusia dan kedudukan mereka melebihi makhluk ciptaannya lain. Hakikat diri insan merujuk kepada kemuliaan peranan sebagai khalifah di muka bumi, iaitu sebagai pemegang amanah dalam memakmurkan bumi Allah berlandaskan syariat Islam. Al-Insan juga
merujuk kepada manusia yang mempunyai keupayaan dan peranan dalam amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Ia dijadikan oleh Allah untuk berbakti kepadanya, untuk mengetahui makrifat Allah, maka diberi Allah ilmu, akal dan iman kepada manusia dengan satu harapan, supaya manusia mengetahui hakikat sebenar tujuan zahirnya ke dunia ini. Kesimpulannya, al-insan bermaksud melihat, mengetahui dan meminta izin. Istilah ini menunjukkan bahawa insan memiliki kemampuan untuk memerhati dan berfikir berbanding dengan makhluk lain. Di dalam Al-Quran, al-insan umumnya digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang berilmu serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu kerana Allah memberikan mereka akal berbanding dengan makhluk lain. Allah memberikan manusia kemampuan tersebut agar manusia dapat memikirkan tentang kebesarannya. Implikasi dari peristilahan al-insan iaitu setiap manusia harus meningkatkan kualiti ilmu, iman dan amalnya. Jika manusia keluar dari implikasi ini, maka manusia telah keluar dari kudrat aslinya. Oleh itu, daripada sifat al-insaniyah ini, kita dapat melihat bahawa manusia merupakan pencintaan Allah yang sempurna dan mempunyai darjat yang tinggi yang melayakkannya menanggung tugas dan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Hasil cadangan dari kajian penyelidikan perkataan al-insan dapat disimpulkan antaranya ialah: yang pertama, menggunakan akal dengan sebaik mungkin agar tidak tercemar dengan perkara yang boleh merosakkan minda. Yang kedua, manusia juga perlu mengawal tingkah laku dari melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Yang ketiga, manusia juga perlu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dalam diri setiap insan. Yang keempat, dalam proses mencapai sifat al-insaniyah yang sempurna, manusia perlu mengamalkan sifat terpuji seperti mengucapkan kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akhir sekali, pembentukan akhlak yang baik amat penting dalam diri setiap insan. Hal ini supaya kita tidak terjerumus dalam melakukan dosa. Bukan itu sahaja, jiwa yang tulus dan sifat murni dalam diri amat penting bagi mencapai keredaan Allah di dunia dan di akhirat.